Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wassalihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa asiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syukulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini kita masih lagi kekal dalam keadaan bernyawa. Allah bagi peluang kita lagi untuk menambah bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung asal kita. Dan juga Allah bagi peluang kepada kita untuk membetulkan segala kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, supaya kita dapat menjadi manusia yang sempurna, terlebih zahir dan batinnya. Ibadahnya sempurna, akidahnya sempurna, akhlaknya sempurna. Itulah seterusnya, zahir dan batin nak sempurna belaka. Bila kita jadi sempurna dan kita kembali kepada Allah SWT, Allah akan jemput kita. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. 8 syurga Allah sediakan di akhirat nanti bagi mereka-mereka yang diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. 8 syurga. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnin, yang ketiga namanya Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam, yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang keenam namanya Jannatul Khuld, yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 surga menunggu. Dan pada 8 surga itu Allah sediakan 99% lagi nikmat. Dan Allah bagi nikmat Allah itu semuanya ada 100%. Satu nikmat Allah hantar ke dunia ni. Sekarang yang sedang kita nikmati sekarang ni hanya ada 1%. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan di syurga. Sebab dalam syurga ni kita tak tahu. Macam mana keadaan nikmatnya 99% semua ada. Apa yang tak ada semua ada. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah. Kerana itu janji Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursi? A'dadtu li ibadi. Firman Allah Ta'ala, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah kita tengok. Dalam dunia ni tak ada yang bandingkan yang pernah kita tengok. Tak pernah tengok. Cantiknya, indahnya, lawanya, menariknya. Wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga pun tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah dibayangkan, dilintas dalam hati pun tak kerti. Nak bayang pun tak ada. Tak usah nak menceritakan, nak bayang pun tak upaya. Itu hebatnya. 99% Allah sediakan di syurga nanti. Yang dalam dunia ni yang kita rebut pria benar tu, sampai bergaduh, sampai bertumbuk, sampai tak bertegur, sampai berperang, sampai bertikam-tikam, kita hanya merebut 1% saja. Banyak mana 1% saja. Itu pun tak terbilang di kita. Yang 1% yang Allah bagi kepada kita sekarang ni pun tak terbilang di kita. Mana tahu Allah khabar. 1% saja tak terbilang di kita. Allah dah bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terhitung oleh kamu. Tak lalu nak bilang, cuba 1%. Betapa kalau 99% lagi. Mudah-mudahan kita dapat nikmat-nikmat yang Allah sediakan nanti di akhirat. Nak nikmat itu syaratnya hanya ada 2. Beriman dan beramal soleh. Yang pertama beriman. Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. 100%. Yang kedua beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Bila ada beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi kita syurga insya-Allah ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita kitab yang bernama 40 hadis peristiwa akhir zaman. Benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun dulu. Padahal baginda bukan nampak. Bukan ada baginda tu crystal ball tengok tu akan berlaku apa ini tengok ni apa tak ada. Tapi apa yang telah disabdakan oleh Nabi semuanya betul yang berlaku. Tak ada yang meleset. Tak ada yang tersasar daripada kebenaran. Padahal dia bukan nampak, dia bukan tahu.
dia dah tak ada dah pun. Tapi apa yang disabdakannya semua sedang berlaku sekarang ni, akhir zaman ni. Di antaranya, kita baca hadis yang ke-10 pagi ni. Bahaya kemewahan. Mewah tu pun kaya, lebih dari kaya lagi. Tentu mewah. Benda tak perlu pun kita ada juga. Kalau sangat perlu ada itu sangat banyak harta aja. Tapi mewah ni berlebih-lebihan. Tokar berlebih-lebihan, rumah berlebih-lebihan, makanan berlebih-lebihan, pakaian berlebih-lebihan, itu namanya mewah. Apa bahayanya? Baca senang. An Ali bin Abi Talib yaqulu inna la julusum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid ittala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatul lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal ladzi kana fihi minan ni'mati walladzina huwal yawma fihi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza qada ahadukum fi khullatin wa raha fi khullatin wa wudi'at baina yadayhi sahfatun wa rufa'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'batu qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairum minnal yawma natafarra'u lil ibadati wa nukfal mu'nata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairum minkum yawma id. Itu Arabnya, Melayunya tak. Saya bukan tahu, saya bukan kerti yang Arab. Ustaz-ustaz original tahulah, Ustaz Anwar Murad pandai lah. Baik, tapi ada makna di sini. Kita tengok. Artinya daripada Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, udah sepupu menantu pula tu. Namanya Ali, khalifah yang keempat bin Abi Talib. Abi Talib ni ayahnya, saudara Nabi. Dekat nak mati suruh mengucap di tanda Abi Talib bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Macam tuan-tuan dan perempuan nak pergilah duduk dalam masjid. Niat iktikaf. Siapa belum niat iktikaf, niat sekarang ni dapat pahala. Kalau lupa niat tadi, niat sekarang ni. Sahaja aku berhenti dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Berapa lama tuan-tuan dan perempuan berhenti dalam masjid ni, selagi itulah ada pahala mengalir. Jadi niat sekarang ni. Macam itulah keadaan para sahabat dengan Rasulullah. Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair, sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, dan tiada di atas badannya kecuali hanya selai selendang yang bertampung. Selendang tu bertampung lah tu. Sedangkan Mus'ab tu semasa sebelum hijrah sangat kaya, mewah, tapi dah berhijrah, udah jadi apa tak ada, apa kerana ada selendang bertampung tu pakai.
Selai selendang yang bertampung dengan apa tu? Kulit. Ada kulit selendang itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, bila tengok Rasulullah tu, Mus'ab ni menangis Rasulullah tengoknya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata. Menangis keluar air mata lah. Kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah. Sebelum hijrah, Mus'ab tu kaya-kaya, banyak harta, pakaian pun hebat-hebat. Ada pakai selendang bertampung. Sekarang ni selendang pun bertampung dengan kulit. Beza benar. Jadi dia menangis semua tu. Mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Kerana sangat dimanjakan oleh ibunya. Masa dia muda-muda tu dimanjakan oleh maknya. Apa hendak maknya bagi. Dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang. Sekarang ni tengok nasibnya sekarang berapanya banding dengan masih di Mekah dulu. Sekarang ni di Madinah. Berbeza di Mekah dulu hebat, pakaiannya pun canggih-canggih. Harta yang banyak dan sebagainya. Tapi bila dah sampai Madinah, pakaian tak ada lain. Jawabah tak ada apa, tak ada selendang je. Cuma bertampung. Ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah. Kalau seorang dipanggil muhajir. Kalau kami muhajirin. Seorang muhajir. Ini muhajirin ini tak betul ke sebagai seorang muhajir, itu orang muhajir yang sepatutnya. Orang yang berhijrah. Sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Madinah. Semua harta benda tinggal belaka. Kekayaannya tinggal, harta-hartanya habis, semua tinggal di Mekah. Kerana bila berhijrah ke Madinah. Hijrah itu hanya kerana iman. Bukan kerana nak menuntut kekayaan, bukan kerana sayang harta dan sebagainya. Kalau dia sayang harta, tak pindah pun. Tapi kerana dia iman. Beriman benar dengan Rasulullah. Sanggup meninggalkan hartanya, sanggup meninggalkan kemewahan yang ada di Mekah tu. Karena semata-mata nak berhijrah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada yang saat nanti? Bagaimana satu saat nanti? Bagaimana keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain. Gimana? Akan datang. Kamu tukar-tukar pakaian. Pagi pakai lain, tengah hari pakai lain, malam pakai lain. Sentiasa tukar pakaian. Macam mana? Kalau kamu apa itulah akan datang di akhir zaman nanti, kata dia Nabi ya. Lepas ini. Di mana kamu dapat kaya-kaya umpamanya? Macam mana keadaannya? Bagaimana keadaan kamu pula pada suatu saat nanti pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diangkatkan makanan satu hidangan, setalam makanan umpamanya, diangkatkan satu hidangan, diletakkan pada satu hidangan yang lain pula. Artinya hidangan itu bertukar-tukar. Lepas satu, lepas satu. Mula-mula mi goreng umpamanya, lepas itu mi bandung, lepas itu mi rebus, lepas itu kutiau, lepas itu cap kutiau dan sebagainya. Lepas itu nasi minyak dan sebagainya. Macam mana kalau betul? Tukar-tukar makanan. Lepas satu. Macam mana kalau kamu jadi orang itu umpamanya?
Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi ataupun menghias rumah kamu. Menutupi ataupun menghias rumah kamu. Seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Selalu tukar aja kelambu Kaabah tu. Kita tahu tukar. Yang macam tu lah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah. Sebenarnya wahai Rasulullah, bukan Rasulullah tu betul tu. You tu tukar kepada ya Rasulullah. Dia mesti bagi depan ya. Bukan bagi depan, bagi atas. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah tak betul. Wahai Rasulullah. Ya tu wahai lah ya. Ya Rasulullah. Tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada di hari ini. Masa itu seronok lah kami kena ngabar pada Rasulullah ya. Cuma nak kalau pakaian tukar-tukar, pagi pakai lain, tengah hari pakai lain, petang pakai lain, malam pakai lain, makanan pun tukar-tukar. Pagi makan ini, betul, pukul 10 orang makan lagi satu benda lain. Betul, kedua orang makan lagi satu benda lain. Pukul 4 orang makan yang lain. Malam pun lain, makanannya tukar-tukar makanannya. Betul tak? Di waktu itu ketika kamu, artinya kamu masih itu banyak kata lah. Banyak perkara-perkara hidangan-hidangan pun banyak. Tentulah kami seronok, kata dia sahabat ngabar pada Rasulullah ya. Tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Daripada sekarang ni, kita sekarang ni nak makan berbayar, nak berpakaian berbayar. Kerana mereka segala harta tinggal di Mekah. Tentu masa itu lebih baik daripada hari ini kita. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat saja. Senang ketika itu. Tak ada risau. Nak semayang senang, ada je pakaian. Makanan ada siap di rumah. Nak pergi masjid senang. Nak berjuang senang. Masa itu kami seronok lah. Semua ada ya. Mewah. Apa jawab Nabi tengok ya. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat sahaja dan tidak susah. Tak usah, tak payah mencari, tak payah mencari rezeki kira. Ada je kita datang. Lalu Nabi SAW sabda, tidak. Masa itu kamu tak boleh nak beribadat, tak boleh menumpukan perhatian kamu kepada ibadat. Kata Nabi ya, tidak. Keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Kalau kamu kaya-kaya besok, nak semayang pun tak sempat. Nak berzikir pun tak sempat. Nak ngaji pun tak sempat. Nak baca Quran pun tak sempat. Kerana sibuk dengan urusan-urusan kekayaan kamu. Sibuk dengan urusan-urusan dunia kamu. Itu sebabnya Nabi kabar pada sahabat itu ya. Cuba tengok hari ini pun. Orang yang betul-betul kaya ada ke datang ke masjid ni? Betul-betul banyak duit ada ke datang ke masjid ni? Tak payah kaya lah. Ada kertas sikit dah tak nak datang. Ya. Tengok lepas semayang. Lepas salam bah. Ada tak jenis awal tu? Tunggulah wirid lepas salam ya? Tak ada. Tak sempat. Terima tahlil dulu. Tunggulah habis-habis dah berapa. Dah apa tu baru bangkit. Ini dah. Salam je caw. Salam je caw. Ada tak jenis yang habis itu? Ada. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu lah ya. Ini yang berlaku. Kerana kelebihan ke bahaya dalam keadaan kita ni terlalu mewah. Terlalu banyak kata benda. Tumpuan kita hanya kepada harta saja. Tumpuan kita hanya kepada kekayaan saja. Otak kita mikir macam mana nak tambah lagi, nak lagi, tak puas. Padahal dah kaya tu. Dah banyak kata tu. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan kita ni patut ada satu sifat namanya apa? Apa sifatnya? Qanaah. Sifatnya apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Rasa cukup dengan apa yang ada. Itu namanya qanaah. Bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur aku ni ada pendapatan, ada pension.
Itu namanya qanaah. Ya ini yang payah nak dapat ni. Ngajar senang. Ngatukkan bibir atas bibir bawah senang je, tapi nak merasakan betul-betul dalam hati. Syukur dengan apa yang ada. Itu namanya qanaah. Sifat itu yang tak ada pada kita ni. Kita ni selalunya sifat apa? Tamak. Nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Patutnya apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu syukur. Paling komannya kita syukur boleh hidup sampai sekarang ni. Ada tak mereka-mereka yang dah dikembali kepada Allah? Ada tak mereka-mereka yang dah dijemput Allah pulang? Kita belum lagi. Alhamdulillah, syukur panjang umur aku ni. Dapat ngaji pagi ni. Dapat semayang berjemaah pagi ni. Ada pakaian untuk rumah. Cukup tu. Nak apa lagi? Nah, sedangkan kita pakaiannya cuma selai je sekali pakai. Ada orang pakai 20 helai sekali. Sobat selai je pakai atas kepala. Padahal sobat saya yang banyak. Tapi saya pakai selai je. Bukan saya beli sobat tu bagi dia orang. Ada je. Ada waktu orang bagi, ada orang waktu bagi. Tak pakai-pakai. Tapi tidak datang rumah saya bagi sobat insyaAllah. Tambah seringin. Ini kalau bagi tak pakai buat apa? Ada yang tak nak pakai apa? Itu dah bahaya bermewah-mewahan ya. Baik, itu maknanya tadi ya. Kemudian keterangannya. Keterangannya tak ada banyak pendek ya. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada satu masa kelak akan mendapat kekayaan. Akan mendapat kekayaan. Sekarang ni belum lagi lah. Nanti akan ekonomi melonjak. Kita kaya-kaya. Mudah-mudahan kita tak masuk, tak jumpa dengan keadaan itulah. Kaya-kaya. Harta banyak mana. Sampai nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Bagi orang ni nak bagi zakat, aku banyak duit, buat apa aku zakat? Bagi orang ni tak ada. Sampai satu masa. Mudah-mudahan kita tak berjumpa dengan masa itulah. Dekat nak kiamat tu. Ekonomi melonjak-lonjak. Manusia kaya raya. Sampai nak berzakat pun. Itu pula nak berzakat, tak berzakat lagi. Banyak pun tak berzakat pun. Kemudian apa? Wanita lebih ramai daripada lelaki. Nisbahnya berapa? Berapa orang wanita, berapa orang lelaki? 50 orang wanita, seorang lelaki. Itu dia nisbah. Itu masa dekat nak kiamat itu. Dekat itu. Ini dekat itu dah, tapi bukan sedekat itulah. Belum lagi tanda-tanda besar belum keluar lagi. 50 orang wanita, seorang lelaki. Baca Quran tak ada. Mayang tak ada dah. Orang nak pergi masjid tak ada. Nak mengaji orang ini lagi tak ada. Ini pun kira ramai ni. Patutnya penuh masjid ni. Ini dah. Bersalam baik. Ngapa? Dah pandai penuh. Aturan. Hebat benar ya. Padahal yang kita baca ni apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngabarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Sekarang ni sedang berlaku dah. Ini yang sedang berlaku hari ni. Itulah. Terlalu kaya ketika itu. Akan mendapat kekayaan dan kelapangan di dalam kehidupan. Semua ada. Pakaian melempar-lempar. Ada aja. Tokar banyak. Kenderaan senang aja. Pilih mana anda. Nak motor banyak. Pilih motor besar ada, motor kecil ada, motor laju ada, motor tak laju ada. Pilih mana anda. Berganti-ganti tu. Itu akan datang akhir zaman nanti ya. Jadi apa? Umatnya pada satu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti. Tukar je. Ke kedai lain pakaiannya, ke masjid lain pakaian. Kalau mau pergi masjid lah. Di rumah lain pakaiannya.
Ke pergi parti lain pakaiannya, dia orang kahwin lain pakaiannya, bertukar-tukar je. Nah, hidangan makanan tak putus-putus, ada aja. Nah, pagi-pagi macam mana? 10 orang chapati, agan. Terus lagi apa? Martabak. Tengah hari kan nasi minyak. Petang kan apa? Roti bakar, pengkoman ya, dan sebagainya. Tak betul-betul makanan. Nah, ya, makanan tak betul-betul. Rumah-rumah mereka tersergam indah. Dalam rumah tu macam-macam ada alatannya. Sekarang ni pun dah nak lalu lalang dah tak boleh. Rumah saya tu, rumah tarik tu, dah tak boleh nak lalu lalang. Lemari pun penuh, dalam lemari penuh pakaian. Itu baru saya tu. Tentu saya tak boleh. Nah, yang kaya-kaya tu lagi lah. Penuh dengan hiasan. Dah tak ada ruang. Nak duduk pun tak ada tempat dah. Nak rehat-rehat tak ada tempat dah. Kerana masih penuh dengan peralatan. Yang komputernya, dengan hi-fi-nya, dan karaoke-nya. Macam-macam ada. Jadi rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Macam-macam ada. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat. Masa itu senanglah, nak semayang senang, nak baca Quran senang, nak zikir senang, nak wirid senang. Masa itu kita rasa apa itu, tapi yang sebenarnya tak akan berlaku apa itu. Itu sekarang ni tengok macam mana. Berapa ramai orang yang nunggu. Lepas semayang, lepas salam, berapa ramai yang nunggu, berapa ramai yang caw. Lepas salam caw, lepas salam caw, lepas salam caw. Dia ngaji lah tu tak nak. Sama ngaji Haji Ibrahim, henti kelih, tak kesiap katanya. Dia nak, siapa nak ngaji tu? Kalau Ustaz Azhar Idrus baru dia datang. Kalau Ustaz Abdul Samad baru datang. Kalau jenis lokal-lokal macam Haji Ibrahim ni, siapa tak siap? Nunggu pun tak nak. Itu keadaan yang berlaku tu. Akhir zaman ni. Ya? Makin lama makin teruk lah. Sudahnya tak ada seorang pun yang apa? Yang mau beribadah kepada Allah SWT. Ya? Makin lama makin jauh. Sehingga satu orang pun tak ada menyebut nama Allah. Ketika itulah Allah akan hancurkan alam. Ya? Selagi ada orang menyebut nama Allah, Allah tidak akan datangkan kiamat. Lagi ada orang semayang, macam tuan-tuan ni ada semayang, okey alhamdulillah. Masih lagi ada kanak-kanak kita yang hafal Quran, tak apa. Belum lagi nak kiamat, insya-Allah ya. Sampai masanya nak baca Quran pun tak ada, Quran pun tak ada. Yang ada kotak kosong aja. Buka-buka tak ada Quran, tulisan dah tak ada. Itu akan datang. Sebelum itu huru-hara yang amat dahsyat. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kata Allah ya. Pada hari itu dia lupa dengan saudara-saudaranya, lari daripada saudara-saudaranya, dia beradik dengan dia tak ada lagi berkapat. Ya. Maknya pun dia lupa, ayahnya pun dia lupa. Wa ummihi wa abi. Dan maknya pun dia lupa, ayahnya pun lupa. Lupa ke mak, lupa ke ayah. Padahal kita sekarang ni mak ingat lagi walaupun dah tak ada. Ingat lagi. Ayah ingat juga. Walaupun ayah saya meninggal ketika umurnya 45 tahun. Tapi ingat saya lagi. Mana rupanya. Dia ngajar saya ngaji Quran. Dan sekarang ni saya boleh sikit ngaji Quran dia. Ayah saya dengan ngajar je. Ingat. Masih ingat lagi. Tapi ketika itu lupa kan ayah. Nama pun lupa. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabatnya pun dia dah lupa. Tak teringatkan sahabat-sahabat. Sekarang kita ingat sahabat-sahabat kita. Saya ingat contohnya. Tapi akan datang lupa dengan sahabat-sahabat. Wa bani, anak-anak pun lupa. Bukan saja sahabat, anak-anak pun lupa. Kerana kita ingat anak kita walaupun ramai.
Ada orang anaknya belah-belah. Ingat dia, seorang di sini, orang di sini, seorang di sini, seorang di sini. Ingat belakang. Saya tak ada ramai anak saya. 7 saja. Cuma tinggal 6. Ingat saya anak saya. Yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini. Esok seorang aja anak melupa. Tak mana anak tu lupa dia. Itu dekat nak kiamat benar tu. Jadi seorang aja anak. Siapa nama anak? Entah tahu ni. Punyalah sibuknya. Sibukkan keduniaan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ketika itu mereka hanya sibuk untuk menyelenggarakan kekayaan dia aja. Yughnih itu kekayaan dia. Sibuk dengan kekayaan dia aja. Itu akan datang ya. Mudah-mudahan kita tak bertembur dengan masa itulah ya. Ya. Dalam keadaan demikian kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat tadi. Kata sahabat, baguslah. Masa itu semua ada, pakaian ada, makanan ada, semua baguslah kata sahabat. Apa jawab Nabi? Oh, tak betul kata Nabi. Salah ya. Di mana kalau semuanya sudah ada maka senanglah hendak membuat ibadat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Sekarang ni lebih baik. Nak pakaian tak ada pakaian, nak makan tak cukup makan, sebab itu yang lebih baik. Ingat kita akan Allah Ta'ala. Bergantung kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Zaman Nabi itu ya. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat Nabi di zaman baginda, yang paling malas, yang paling kudi, yang paling curut, yang paling tak guna, mereka semayang sunatnya pun 100 rakaat sehari semalam. Kita ada 100 rakaat. Kadang-kadang pergi ke masjid tu, orang tengah azan, mentapim sembang belakang tu, anu, sembang belakang tu. Datang masjid, duduk aja, langsung tak ada semayang, tahiyatul masjid untuk semayang. Ada tak jenis orang itu? Ada. Mata kita nampak ya. Padahal makruh. Masuk dalam masjid, semayang dulu. Dah semayang 2 rakaat tahiyatul masjid, baru duduk dan niat iktikaf. Berapa ramai yang terus duduk aja? Bukan tuan-tuan lain yang menyolah mati dengan saya. Tuan-tuan dah. Orang lain. Lepas salam, caw. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, makruh berkali tempat duduk sebelum imam berkali. Bila imam berkali, baru kita tidak makruh berkali. Baru harus boleh bangkit. Ini dah. Tak ada apa-apa dah. Agaknya lemah dia duduk bersama dalam saf agaknya. Lemah. Nak bangkit aja. Bukan dia pergi keluar belakang. Dah duduk belakang. Bangkit duduk belakang. Punyalah tak tahu ngabur manusia hari ini. Itu dia, memang itu akan berlaku. Itu kehendak Allah SWT. Mana buatnya? Dia akan berlaku di akhir zaman. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dengan Allah Ta'ala. Itu kata Nabi. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Sekarang dia lebih baik kata Nabi ya. Nak makan kena cari, nak pakaian tak mana dia pakaian anu tu dia kena krebih dulu baru dapat dan sebagainya. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadah. Dalam kekurangan itulah kita boleh beribadah. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku di hari ini. Hari ini tu berapa ramai? Masing-masing sibuk dengan mencari harta aja. Sibuk dengan keduniaan aja. Sibuk dengan hiburan, sibuk dengan pencarian, sibuk dengan kerja dan sebagainya. Sibuk panjang. Tak sempat nak beribadat, tak sempat nak berzikir, tak sempat nak berdoa dan sebagainya.
Tengok. Sekarang ni. Mana ada orang wirid-wirid panjang macam Tuan Haji Mat Shah bagi tadi? Mana ada orang begitu? Tak percaya pergi semayang Masjid An-Nur. Lepas je ayatul kursi betul tak? Ilahana ya Rabbana subhanallah. Apa salah baca amanar Rasul dengan syahidallah tu? Subuh bukan dia kalau subuh lepas tu apa benda? Tapi itulah makin lama itu yang sebenarnya memang akan berlaku. Kita tegur pun dia berlaku juga. Itu yang akan berlaku tu. Padahal ulama-ulama dulu dah susun wirid-wirid kita tu lepas sembahyang. Dah susun elok-elok. Tiba-tiba hari ni nak tahlil pun 100 kali pun tak sempat. Di kampung ni ada 2 orang menjadi imam yang cukup 100 kali bilangan tahlilnya. Padahal cuba baca kitab nama Jauharul Marhum wa Munabbihatul Qulub. Ya. Dalam Jauharul Marhum tu tahlil paling komannya 300 kali. Ini tu 300 kali. 100 kali payah. Cukup 33 kali berhenti. Atau 30 kali dah berhenti. Kadang-kadang 10 kali dia dah berhenti. Nak laju aja. Nak balik aja. Ke mana tak? Balik rumah. Kalau dia semayang balik rumah boleh tak lah. Ini masing-masing sibuk dengan pekerjaan masing-masing aja. Itu yang berlaku. Seperti yang berlaku di hari ini. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Padahal dah cukup, makan dah cukup, semua cukup. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah dari mereka. Sedangkan para sahabat dulu paling malas, paling curut, paling tak guna. Mereka sembahyang sunat pun 100 rakaat sehari semalam. Sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Masuk masjid, tahiyatul masjid pun tak sembahyang. Sunat sebelum maghrib, berapa ramai orang tinggal? Padahal Nabi kabur 3 kali tu. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Tapi ada yang tak sembahyang. Saya ngajar tahulah ada tempat-tempat yang tak ada sembahyang qabla al-maghrib. Bila tegur baru buat. Sekarang ni buat balik, alhamdulillah. Kerana dia tegur. Baru buat. Ini dah lepas ajak azan terus komat. Maghrib ni. Padahal Nabi kabur sallu qabla al-maghrib 3 kali tu. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa, bagi siapa yang menghendakinya. Kalau tak nak tu kenapa? Kenapa tak nak sembahyang? Itu soalannya. Tapi itulah kita makin lama makin jauh, makin jauh. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadat. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya. Dah dapat harta nak jaga. Serta sibuk untuk menambahnya. Nak tambah lagi. Nak tambah lebih banyak lagi. Banyak sibuknya bila dah harta. Sibuk mencarinya, dah dapat, nak dijaga pula tu. Udah jaga, nak ditambah lagi tak? Sibuk dia. Sibuk tentang itu aja. Langsung tak ingat nak bersyukur kepada Allah. Langsung tak ada pergantungan dengan Allah Ta'ala. Itu kita lah. Saya lah bukan tuan-tuan ya. Saya betul. Sibuk nak membanyakkan lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai 1 jurang. 1 jurang emas. 1 tempayan emas. Dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua. Dia dapat 1 nak 2. Sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah. Udah mati baru dia diam, dia berhenti ya. Alhaakumut takasur, kata Allah. Kamu ni sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu masuk dalam kubur. Sudah masuk dalam kubur baru diam, baru kuat. Dah mati apa-apanya ya. Sudah. Lepas sibuk. Sibuk dengan hiburan, sibuk dengan mencari kerja,
cebok dengan berbagai-bagai keduniaan ya. Pada masuk dalam kubur baru hilang kesibukan tu. Itu kata Nabi, kamu kalau dapat satu jurang mah, kamu akan dak jurang yang kedua. Itulah seterusnya. Dapat 2 nak 3, dapat 3 nak 4, 4 nak 5 sampai. Betul Qarun tu dia mati dengan harta-hartanya. Qarun tu katanya banyak. Anak kunci peti harta dia aja 500 buah. Anak kunci aja, bukan hartanya. 500 buah. Sudahnya ditanam oleh Allah dengan dia sekali dengan harta-harta. Semua dia masuk dalam bumi, ditelan bumi ya. Sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah. Dia itu menemui kematian. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalobaan. Hebat apa perkataan ni. Kehalobaan manusia, haloba semua, tamak belaka. Dalam menghimpunkan harta kekayaan. Sifat itu dia panggil apa? Hubbud dunia atau hubbul mal pun boleh. Hubbul mal pun boleh, hubbud dunia pun boleh ya. Kasihkan saya haloba terhadap dunia, haloba terhadap harta. Itu ya. Ia sentiasa mencari dan menambah sehinggalah ia menemui kematian. Dah mati baru hilang. Baru tak ada lagi dah. Dah mati apa lagi? Tak ada guna harta pun. Maka ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Dah nyesal. Masih tak aku tak guna lagi dah. Nak nyesal sekarang ni. Belum kita mati ni. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Harta itu tak salah. Yang salah sikap kita terhadap harta itu yang salahnya. Harta itu kan ada apa salahnya. Nak menjalankan Islam nak kena ada harta lah. Masjid ni nak ada juga ada dana-dana yang tertentu supaya dia boleh bergerak. Nak panggil tok guru kena ada dana. Nak panggil apa nak menjalankan aktiviti-aktiviti masjid kena ada dana dan sebagainya. Jadi perlukan dana juga. Bukan harta itu salah. Yang salahnya pengendalian harta. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mendapat harta, dalam mendapatkan harta kekayaan. Tidak kira halal atau haram. Itu lagi teruk. Asal dapat udah halal ke haram ke tak kira. Rasuah pun terima, harta curi pun ambil, harta rampasan pun ambil dan sebagainya. Tabung masjid pun kerja ada kan? Ada tak? Sini belum ada, dah kena ni belum. Ada tempat yang dah kena tau. Tabung masjid hilang. Banyak tempat kena betul ya. Padahal tabung masjid duit itu tetap digunakan untuk keperluan ibadat. Pun bantai dia juga. Tidak kira halal atau haram. Yang penting dapat harta. Tidak kira waktu semayang. Bahkan semua waktu digunakan untuk menimbun kekayaan. Dia nak dapat harta aja kena menimbun kekayaan. Biarlah kita mencari harta benda dunia pada batas-batas keperluan. Cari harta itu untuk keperluan. Dah tak ada perlu tak payahlah ya. Had keperluan aja. Itu namanya zuhud. Kita perlu, entokah perlu, ada lah entokah cukup lah. Walaupun dah buruk, jadilah, buruk pun buruk lah. Ada entokah. Nak jalan kaki tak lalu. Itu keperluan. Tak apa, itu bukan bermewah-mewahan namanya dah ya. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebih-lebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Itu ada dalam Islam ni digalakkan kita banyak bersedekah, infak ya. Bersedekah, zakat, keluarkan zakat dan sebagainya. Supaya orang yang lebih memerlukan itu dapat kita bantu. Dia gunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Suka menderma dan suka bersedekah.
sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Sedekah tu untuk hari akhirat besok. Di dunia ni rugilah, tapi di akhirat besok dapat untung. Allah gandakan balik tu. Siapa sedekah RM1 dalam tabung pagi ni, Allah akan balas balik berapa ringgit? Tuan-tuan, paling common berapa Allah balas balik? RM700. Ini janji Allah ni tau. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingan mereka yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Walaupun sebiji benih tanam tu tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih. 7 kali 100 berapa? 700. Siapa bagi RM1, Allah balas balik RM700. Di akhirat lah, dunia tak dapat. Itu paling common tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu selemah-lemah balasan dari Allah bagi. Allah boleh bagi lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan perbenaran Allah itu amat luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi jangan kerkut, banyak sedekah ya. Sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Itulah orang yang paling bijak. Dia tahu di akhirat dapat ini, dapat ini. Itu orang bijak. Orang yang bodoh, orang yang bingung, orang yang tengin, orang tangan, dia ikut hawa nafsu. Lalu mengharapkan pula ikut hawa nafsu, buat maksiat. Itu mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Mana dapat? Ikut hawa nafsu tapi harapkan rahmat Allah. Mana dapat? Itulah orang yang paling bingung, kata Nabi ya. Nabi ngapa ni, bukan saya ya. Orang yang bijak ialah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam. Tempat cuci tanam je, beribadat je. Hasilnya di akhirat akan dapat. Mayang je. Pahalanya di akhirat akan dapat. Puasa je. Besok ganjarannya akan diberi di akhirat besok ya. Sebab dunia ini tempat kita bercucuk tanam. Ya, dunia mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Apa buahnya kita terima di akhirat bergantung kepada apa pokoknya kita tanam. Kalau kita tanam pokok manis, nanti akan dapat buah manis. Kita tanam pokok lemak, kita akan dapat buah lemak. Kita tanam pokok beracun, kita akan dapat buah beracun di akhirat besok. Jadi seperti bertanam tu beribadat. Apa saja kita buat ni akan dibalas di akhirat. Baik dibalas dengan kebaikan. Jahat dibalas dengan kejahatan. Bergantung pada apa yang kita lakukan dalam dunia ya. Dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam. Dan akhirat tempat memetik buahnya. Itu hadis yang ke-10. Akan datang kita akan baca hadis yang ke-11. Cerita tentang rasuah. Rasuah berleluasa. Itu akan datang kita baca ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Tak maaf boleh ya. Kuat suara. Kenapa kuat suara? Kalau tak kuat, mulalah dia ngangguk di depan Ustaz. Bukan mungkin ya. Soal kuat dia. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Setuju belakanglah. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya?